Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat pagi diucapkan kepada semua. Okey, pagi ni bersama saya lagi Cikgu Najwa dalam kelas secara langsung Pusat Tuisyen Budak Rajin Bertam. Okey, pada hari ni, pada pagi ini, apa topik yang ingin Cikgu sentuh? Okey. Okey, untuk hari ini cikgu telah memilih satu topik iaitu peribahasa. Iaitu topik yang mempunyai soalan juga dalam soalan SPM yang ada pada kertas 2. Okey, peribahasa ni sangat penting untuk pelajar kuasai. Tapi bagaimana pelajar nak kuasai? Okey, pelajar perlu kuasai peribahasa ni dengan sentiasa membaca buku peribahasa. Okey, ni kita tak dapat bantu. Sebab apa? Sebab peribahasa ni merupakan salah satu kita punya kosakata yang perlu kita sendiri tahu. Kita sendiri kena ambil peduli, kita sendiri kena baca. Okey? Tapi cikgu pada hari ni lah cikgu akan mengenalkan satu teknik iaitu satu teknik peribahasa supaya pelajar boleh ingat peribahasa tersebut dengan mudah kerana peribahasa tersebut bukan sahaja sentiasa digunakan, malah sesuai digunakan dalam apa-apa juga karangan. Okey? Jadi kegunaan peribahasa untuk soalan SPM ni terbagi kepada dua. Okey? Iaitu yang pertama di dalam karangan. Okey, dalam karangan pelajar perlu menyesuaikan mengikut situasi isi. Okey, manakala situasi kedua soalan peribahasa ni berada dalam kertas 2 iaitu soalan ketiga 3E yang diperuntukkan sebanyak 6 markah. Okey. Okey, mari kita lihat. Okey, peribahasa ni ada berapa jenis? Okey, peribahasa ni terbahagi kepada 4. Iaitu yang pertama, perumpamaan. Yang kedua, bidalan. Yang ketiga, kita ada pepatah. Dan yang keempat, kita ada simpulan bahasa. Okey, nampak tak? Peribahasa ni terbagi kepada 4 iaitu perumpamaan, bidalan, pepatah dan juga simpulan bahasa. Okey, macam mana kita nak membezakan perumpamaan, bidalan, pepatah dan simpulan bahasa ni? Okey. Okey, perumpamaan ni satu benda yang kita umpamakan lah, okey. Okey, kita umpamakan seperti bagai pungguk rindukan bulan, macam tu, okey. Dia setiap benda ni berbeza, okey. Sangat berbeza. Okey, tapi soalan SPM, soalan 3 ni juga tak semestinya masuk perumpamaan, bidalan, pepatah, simpulan bahasa, okey. Ada juga soalan yang tiba-tiba dia tanya mengenai benda lain, iaitu cogan kata ataupun slogan. Okey, boleh juga naik dia tanya cogan kata dan slogan. Okey. Macam ni kita dah tahu kan. Okey, ni peribahasa. Tapi macam mana kita nak tahu cogan kata dan slogan ni? Okey, contoh cogan kata. Okey, kita tengok contoh cogan kata. Contoh cogan kata kita ada bahasa jiwa bangsa. Okey, ni merupakan contoh cogan kata. Bahasa jiwa bangsa. Okey, tetapi slogan pula, dia hampir sama. Slogan ni lebih kepada kita mengajak, ataupun
kita memberitahu, okey, kehendak kita. Okey, itu contohnya. Belia benci dadah. Okey, kalau slogan. Okey, slogan ingatkan supaya kena huruf besar semua. Sama juga dengan corak kata. Okey, corak kata bahasa jiwa bangsa ni merujuk pada umum, sedangkan slogan ni, belia benci dadah ni lebih kurang mengajak, okey. Dia macam memujuk supaya kita belia membenci dadah. Okey, ini adalah contoh antara peribahasa, soalan peribahasa yang akan ditanyakan pada soalan ketiga, iaitu sebanyak 6 markah. Okey, apa bentuk soalan yang mungkin ditanya? Okey, bentuk soalan yang mungkin ditanya. Okey, ada banyak sangat bentuk soalan dia. Setelah cikgu telitikan semula, okey, ada banyak sangat jenis. Iaitu jenis yang pertama. Okey, bentuk soalan bentuk soalan SPM yang akan naik mengenai peribahasa ni ada banyak jenis, iaitu yang pertama ialah membina ayat berdasarkan peribahasa. Okey, pelajar perlu membina ayat berdasarkan peribahasa tersebut. Okey, dia akan bagi peribahasa, satu peribahasa, dan pelajar perlu membina ayat. Okey, yang kedua, boleh juga soalan bertanyakan tentang menyatakan maksud peribahasa. Dia bagi satu peribahasa. Okey, kemudian pelajar perlu memberi makna peribahasa tersebut. Okey, yang ketiga, menyatakan peribahasa berdasarkan maksud. Okey, yang ketiga boleh jadi soalan, dia nyatakan, dia bagi maksud dulu. Okey. Okey, contohnya dia bagi maksud peribahasa, kemudian ditanyakan, okey, apakah peribahasa yang sesuai berdasarkan maksud tersebut. Jadi inilah makna soalan ni, okey, menyatakan peribahasa berdasarkan maksud. Okey, yang keempat juga dia boleh tanyakan bagaimana, okey, menyatakan peribahasa berdasarkan ayat. Okey, dalam soalan ni kita boleh lihat okey, dia bina satu ayat. Kemudian pelajar perlu menyesuaikan peribahasa yang bersesuaian dengan ayat tersebut. Okey, tadi dia tanya maksud. Kemudian, okey, yang ni bagi ayat. Okey, ada lagi bentuk lain lagi. Okey, banyak sangat setelah cikgu teliti balik bentuk soalan SPM ni. Ada banyak jenis soalan yang boleh soalan bahasa Melayu soalan 3 ni kemukakan. Okey, ni antara contoh-contohnya. Okey, yang kelima. Okey, boleh juga dinyatakan. Okey, pelajar perlu menyatakan makna peribahasa. Okey, menyatakan peribahasa berdasarkan situasi. Okey, situasi ni dia akan bagi dalam petikan. Contohnya, Pak Ali merupakan seorang yang sangat ni. Anaknya pula ni, okey, anak dia ni, okey, tak ingat jasa mak ayah. Lepas tu, dia tanyalah, okey, berdasarkan petikan di atas. Oh, tak nampak. Zoom lagi. Zoom lagi. Macam mana nak zoom sebab tak boleh zoom? Kena tinggikan lagi ke? Okey, nampak tak? Sekarang clear tak? Ke perlu dekatkan lagi? Boleh nampak tak? Sekarang, kalau boleh baru cikgu akan teruskan. Kalau tak, okey. Cikgu kena... Sekarang nampak tak? Cikgu tinggikan sikit. Okey, sekarang
Dah nampak ke? Okey, dia akan tanyakan peribahasa berdasarkan situasi. Kemudian, okey, boleh juga ditanyakan, okey, menyatakan peribahasa berdasarkan perbualan. Okey, dia bagi satu. Okey, perbualan ni kita bukanlah dengar kan. Okey, perbualan ni kan sama juga. Dia akan bagi petikan. Okey, dia akan bagi petikan. Okey, petikan tu berbentuk bualan. Okey, berbentuk bualan. Kemudian pelajar kena menyatakan peribahasa. Okey. Okey, yang seterusnya. Banyak bentuk-bentuk soalan dia. Okey, menyatakan peribahasa berdasarkan maksud. Maksud petikan. Maksudnya kat sini dia petikan je, okey? Bukan petikan macam ayat penyata tu. Bukan situasi, bukan perbualan. Untuk soalan SPM yang mungkin akan ditanya dalam soalan peribahasa. Okey, ingat seperti yang cikgu cakap tadi, kalau yang baru join cikgu punya live ni, okey, tak semestinya soalan peribahasa ni, okey, akan naik peribahasa je, okey? Perumpamaan dalam pepatah simpulan bahasa ni tak semestinya akan naik ni. Boleh jadi juga naik cogan kata dan juga slogan, okey? Sangat-sangat perlu untuk membaca, okey? Banyakkan membaca. Sebab apa? Sebab bila kamu akan menambah pengetahuan mengenai peribahasa. Sebab apa? Sebab peribahasa ni di dalam kelas walaupun di sekolah, okey, cikgu mungkin akan sentuh tetapi tak banyak. Jadi cikgu sarankan, okey, sepanjang cuti ni, sepanjang PKP ni, kalau kamu tak buat apa-apa, kamu juga boleh, okey, kalau tak ada buku peribahasa, kamu boleh Google, okey? Boleh gunakan internet, okey, cari peribahasa. Kalau boleh sehari baca dalam 5 peribahasa dan hafal makna peribahasa tersebut, okey? Okey, kalau tak peribahasa, tak tahu makna pun tak berguna. Jadi kena hafal peribahasa, mesti hafal sekali dengan makna. Okey, boleh faham Okey. Untuk teknik ni, okey, teknik ni cikgu nak ajar satu teknik, iaitu teknik di mana kita akan buat peribahasa yang sering pelajar macam sesuai, okey, sesuai untuk pelajar gunakan dalam apa-apa juga soalan. Contohnya soalan karangan, okey, soalan karangan ataupun rumusan kamu boleh letak pada bahagian kesimpulan, tapi tak sesuai lah sebab rumusan dia ada patah perkataan yang sikit, jadi lebih sesuai kepada soalan karangan. Tak kisahlah karangan bahan rangsangan ataupun karangan umum. Okey, apa teknik tersebut? Okey, teknik tersebut kita tengok Okey. Cikgu namakan teknik ni sebagai teknik Kabali. Okey, Kabali ni nama filem filem. Kalau tak tahu teknik Kabali ni filem apa, okey, kamu boleh Google kalau tengoklah, kalau lain cerita Tamil ataupun Hindustan. Okey, teknik Kabali. Apa maksud Kabali tu? Jadi kita akan tengok satu persatu, okey? Okey, K A okey, teknik Kabali. Okey, K. Okey. K membawa erti. Okey, K membawa erti. Okey, satu peribahasa yang sering memang famous, memang terkenal lah. Okey, yang ni kalau tak tahu lah nak cakap macam mana. Kalau tidak dipecahkan ruyung, okey, ejaan. Tengok cikgu pastikan ejaan peribahasa betul. Kalau ejaan tak betul, markah akan ditolak. Okey, kalau tidak dipecahkan ruyung. Okey, ada eja ruyung lah. Okey, jadi ejaan ruyung. Okey. Manakan, okey. Koma, kena ada koma. Manakan. Manakan ni kena dekat. Okey.
manakan dapat sagunya. Okey, ini adalah peribahasa yang memang selalu kita gunakan. Okey, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Okey, maknanya ialah kalau kita tak berusaha, takkan kita dapat hasil, betul tak? Okey, hasil kita takkan bergolek. Okey, kalau nak tawakal pun kita mesti ada usaha. Jadi, peribahasa ni membawa maksud, okey, untuk kita capai sesuatu tu, okey, kita mesti berusaha. Macam ni lah, kalau tak pecahkan ruyung tu, macam mana kita dapat sagu kan? Jadi, peribahasa ni sesuai, okey, dalam apa pun juga karangan, okey. Dalam isi tu mesti ada, okey, mesti ada satu ataupun dua isi yang sesuai untuk digunakan peribahasa ni, okey. Cikgu dah tengok dah, okey. Memang peribahasa ni memang sangat sesuai. Dia macam kesesuaian dalam lebih kurang 99% isi, okey. Peribahasa kalau tidak dipecahkan ruyung manakah dapat sagunya ni, okey, merupakan antara salah satu peribahasa yang sangat sesuai digunakan. Okey, A. Kalau A, alah bisa, tegal biasa. Okay, maksudnya kalau benda tu susah tetapi lama-lama bila kita dah biasakan, benda akan menjadi senang. Sama tu juga dengan soalan periksa. Okey, kalau kita belajar ni, okey, kalau duk selalu baca topik yang mudah, okey, sampai bila kita rasa benda tu mudah. Sebab apa? Sebab kita dah biasa. Tapi, apa kata, gunakan teknik, belajar benda yang susah dahulu, okey? Cabar diri kamu, belajar benda yang susah. Sebab apa? Sebab bila Allah bisa, tegal biasa. Maksudnya, bila kamu rasa benda tu susah, bila kamu sentiasa buat benda tu, kamu akan rasa benda tu biasa dan senang bagi kamu, okey? Dia macam tu, Allah bisa, tegal biasa. Okey, B. Okey, kalau bagi kacang lupakan kulit semua tu benda tu biasa. Okey, kita selalu gunakan. Tapi kali ni cikgu bagi satu peribahasa. Okey. Bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Oh, tak cukup. Okey, masing-masing. Okey, maksudnya di sini ialah, okey, selfish. Senang cerita selfish, okey. Maksudnya buat sendiri, okey. Tak ambil peduli, okey. Tak prihatin, okey. Bagi Enah. Sebab apa? Enah bila dalam belukar, okey, dia masuk dalam belukar tu, bila dalam belukar tu dia melepaskan pucuk masing-masing, okey. Dia takkan tolong antara sesama lain pun. Maksudnya tak ada nilai kerjasama. Okey, tak ada nilai kerjasama ni sering kali digunakan, okey, sebagai isi dalam apa-apa pun karangan. Betul tak? Okey, jadi cikgu memang memilih Kabali ni, okey, peribahasa yang memang sesuai dengan situasi isi dalam karangan tu. Okay. Apa makna A yang seterusnya? Okey, A yang seterusnya membawa maksud alang-alang menyelup perkasam. Ni pun sering kali digunakan kan? Alang, ni ada sengkang lah. Alang-alang. Okey, menyelup ke menyelup? Menyelup atau menyelup? Menyelup, okey. Menyelup. Ada setengah pelajar tulis menyelup. Okey, selup dengan selup. Okey, beza nah. Okey, alang-alang menyelup perkasam. Biar sampai ke pangkal lengan. Maksudnya, alang-alang kita dah berusaha, kalau boleh berusaha sehabis mungkin, sehabis baik. Betul tak? Okey, kalau berusaha, tapi berusaha tu tak cukup. Okey, apa yang kamu nak buat? Takkan takat tu je kamu nak berusaha. Mestilah kamu kena berusaha lebih. Sebab alang-alang kamu dah berusaha, takkan kamu nak menyerah, betul tak? Jadi, kita boleh gunakan situasi tu, okey, untuk peribahasa. Alang-alang menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Okey, untuk L. Okey, L ni, yang ni cikgu tahu, jarang pelajar gunakan. Lagi teduh, lagi berkajang. Lagi teduh, lagi berkajang. Okey, maksudnya apa?
Okey, maksudnya ialah melakukan sesuatu perkara sebaik-baiknya. Sama jugalah macam alang-alang, tapi alang-alang ni berusaha. Okey, alang-alang berusaha tu buat sampai habis. Tapi lagi berteduh, lagi berkajang ni maksudnya melakukan sesuatu perkara dengan sebaik-baiknya. Okey, sebaik-baiknya. Macam tu. Okey. I. Apa makna I pula? Okey. I. Okey, kalau lagi teduh, lagi berkajang ni, melakukan perkara dengan bijak, okey, sebaik-baiknya. Tapi kalau I ni, okey, ikannya belum dapat. Airnya sudah keruh. Nampak tak? Okey, peribahasa ni maksud dia macam mana? Maksud dia macam ni lah. Ikan tak dapat lagi. Tapi nak tangkap ikan. Tapi air jernih. Okey, air dah keruh. Okey, mestilah kita takkan nampak ikan tu maksudnya. Okey, perbuatan yang tidak bijak. Okey, perbuatan yang tidak bijak. Okey, sebab apa? Sebab air dah keruh. Macam mana kita nak tangkap ikan? Tak nampak. Okey, so inilah makna peribahasa tersebut. Okey, untuk kabali ni, okey, pelajar boleh gunakan teknik ni, teknik sugus ni. Okey, kabali. Okey, hafal peribahasa ni. Okey, hafal peribahasa ni. Okey, insyaAllah. Okey, memang soalan karangan. Okey. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 6 peribahasa ni sangat membantu dalam memanjangkan isi kamu, dalam menghuraikan isi kamu dengan lebih relevan dan juga matang. Okey, sebab itulah peribahasa ni sangat penting. Okey, untuk soalan, okey, teknik kabali ni sesuai digunakan, diingatkan sekali lagi nah. Okey, teknik kabali ni sesuai digunakan untuk karangan. Okey, karangan. Okey, tapi disebabkan dalam soalan SPM kertas 2, ni karangan ni kertas 1 kan? Okey, kertas 1. Tapi dalam soalan SPM kita ada juga soalan kertas 2. Kita ada soalan kertas 2. Iaitu soalan yang memang spesifik khas. Okey, dia tanyakan peribahasa ni Zah. Okey, jadi macam mana tip kamu nak menjawab? Okey, tip dia ialah kamu mesti kena baca. Okey, rujuk kamus peribahasa. Okey, cikgu tulis kat sini. Tip dia ialah rujuk kamus peribahasa. Rujuk kamus. Okey. Kalau malas nak membaca, nak ada kamus ni, okey, cikgu faham. Okey, setiap pelajar mungkin tak mampu untuk membeli kamus ataupun sukar untuk mendapatkan kamus. Tak apa. Kamus sekarang dilengkapi dengan gadget dan juga internet. Okey. Jadi kamu boleh Google. Okey, memang ada. Okey, memang ada dalam internet. Okey. Biasakan diri menggunakan peribahasa dalam komunikasi harian. Biasakan diri. Okey, berkomunikasi. Okey, biasakan diri berkomunikasi dalam kehidupan seharian menggunakan peribahasa. Tengah-tengah cakap dengan mak ni, tiba-tiba bak kata pepatah. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya? Biarlah mak nak gelak pun tak apa, sebab kita dalam proses pembelajaran. Adik nak gelak ke, kakak nak gelak, kawan nak gelak ke. Jadikan ni sebagai kamu punya trend. Okey, tak salah pun. Okey, gaduh-gaduh dengan kawan, bawa keluar peribahasa, cakap peribahasa, lawan menggunakan peribahasa. Tak salah. Okey, benda tu mungkin bagi kamu kelakar tapi sebenarnya berilmu. Okey, benda tu dapat membantu kamu, okey, untuk mengingat. Sebab apa? Sebab peribahasa ni kamu perlu kuasai dengan dia bergantung pada kamu. Okey, sebanyak mana pun cikgu bagi peribahasa, kalau kamu tak ingat, tak berguna. Jadi untuk tahu banyak peribahasa ni bergantung kepada diri kamu. Sedangkan cikgu pun masih lagi dalam proses pembelajaran. Okey, masih lagi membaca peribahasa. Sebab apa? Kadang-kadang setiap hari jumpa juga, tak pernah jumpa pun peribahasa ni. Jadi tak salah, okey, untuk kamu pun belajar. Okey, jadi setakat itulah, okey, perkongsian cikgu pada pagi ni mengenai soalan peribahasa. Okey, iaitu soalan yang ada pada soalan 3. Okey, kertas 2. Okey, teknik kabali ni pula sesuai digunakan untuk karangan kertas 1. Okey, jadi kita jumpa lagi pada esok pagi. Okey, banyak lagi teknik sebenarnya. Okey, untuk peribahasa ni cikgu boleh bantu tapi kamu kena masuk. Okey, jangan lupa daftar. Okey, daftar seminar online SPM. Okey, kalau kamu daftar, okey, dalam seminar tu nanti cikgu akan
bekalkan lagi tips-tips. Ada banyak sangat tips, okey. Peribahasa, karangan, rumusan, okey. Dan kalau kamu nak tahu benda tu, okey, cikgu tak boleh share sekarang. Cikgu akan share dalam kelas seminar kita nanti. Jadi jangan lupa untuk mendaftar. Okey, tengah hari ni kita ada kelas matematik macam biasa bersama Cikgu Azizah dan juga bahasa Inggeris bersama Senaki. Jadi jangan lupa, okey, setiap 9.30 pagi terus tekan like page Pusat Tuition Budak Rajin. 9.30 pagi bersama Cikgu Najwa kita akan belajar tips bahasa Melayu. Untuk 12 tengah hari kita ada Cikgu Azizah matematik dan juga 3 petang, okey, bersama Senaki bahasa Inggeris. Okey, jadi itulah perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi pada esok pagi. Okey, sentiasa joinlah cikgu sebab ada beberapa hari je lagi tinggal, okey? Sehingga 23 hari bulan ni, sehari sebelum raya. Okey, kalau nak tahu lagi tips, okey, jangan lupa join setiap pagi, okey? Sampai 23 hari bulan. Okey, selepas tu, kalau nak tahu lebih berlanjut, daftar seminar online SPM. Okey, itu je lah perkongsian cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih.